إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. على الله توكلنا. حسبنا الله. على الله توكلنا. حسبنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم صلى الله عليه وسلم: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منئت قبضك المنع فاستدل بذلك على وجود طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. فمتى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منئت قبضك المنع فاستدل بذلك على وجود طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. Maka manakala ada engkau apabila dianugerahkan engkau akan dianugerahi engkau, maka membukakan akan dikau anugerah. Apa nama membuka? Mana menggembirakan kamu, fatahalah. Ya, ini kebanyakan sifat orang awam yang kurang mengenali Allah Subhanahu wa taala, yang hati dia tidak begitu kuat gantungan dan mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya besar di sini disebut. Manakala adalah engkau apabila dianugerahi Allah Taala, memberi kita nikmat-nikmat duniawi, kekayaan, kesenangan, kelapangan hidup, sihat, segar, bugar, harta benda, rasa gembira, seronok, rasa-rasa kita makna sudah bahagia hidup kita. Itu kebanyakan berlaku. Baik, satu, dia belum jawab begitu. Itu makna membukakan akan dikau. Membuka makna menggembirakan, menyeronokkan akan dikau dengan datangnya kemewahan kehidupan, kelegaan kehidupan, ya. Satu. Dan apabila ditegah engkau, ya Tuhan, berikan sebaliknya, harta tadi berkurangan, kesihatan terganggu, kenikmatan hidup agak terjejas, maka mendukakan akan dikau. Mana bila ada harta banyak seronok, bila tak ada duka, bila senang suka, bila susah sikit dia monyok dan bila dia kena sihat, wah sedap, bila kena sakit dia mengerang, tak boleh kena sakit manja sangat. Maka mengambil dalil engkau itu demikian atas keadaan dengan kanak-kanakmu. Kalau begitu keadaan kamu dipanggil tufuliyah. Apa tufuliyah? Fastadilla bizalik ala wujudi tufuliyati. Mengambil dalil dengan demikian itu atas kewujudan kekanak-kanakan kamu. Kamu belum matang, itu maksudnya. Kalau kita gembira dengan nikmat, seronok dengan datang nikmat, sihat, bila kena sikit uji mengerang, itu budak-budak lagi. Keadaan kita tu budak-budak mengingus lagi. Walaupun janggut dia sudah 10 kali salin, walaupun janggut dia sudah putih, kan? Ingat dia dah tua, rupa perangai budak-budak, belum dewasa lagi dengan makrifat akan Allah Ta'ala.
Sebalik orang yang makrifat Tuhan, ya, ialah sama je bagi dia, hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata'. Sama je bagi dia. Tuhan beri dia nikmat banyak pun tak ada rasa apa, Tuhan tarik pun tak rasa apa. Sebab apa? Kewujudan nikmat duniawi tidak memberi kesan kepada kalbi dia. Yang memberi kesan kalbi dia, dia dengan Tuhan dia. Dia lazat apabila dibukakan makrifat dengan Tuhan. Dia rasa takut, rasa tersepit apabila ibadat dia kurang. Apabila hati dia mula malas mengingati Allah, apabila dia rasa jauh dengan Tuhan, ibadat dia banyak terjejas, ketika itu dia rasa risau. Ya, itu tanda apa? Tanda dia kedewasaan. Orang yang dewasa dengan orang yang budak-budak. Tengok tuan ni. Satu wali dia kata, aku baru balik setahun baru aku sampai umur, baru balik. Pada umur dia dah tua kan. Maksud dia apa? Kedewasaan dia dengan Tuhan baru diukur tahap tu. Dulu perangai dia perangai budak-budak, dia kata. Ya, apa perangai budak-budak? Bila dia beri dia suka kan. Ya, bila dia tarik dia melanak, dia menangis. Itu budak-budak kan. Kita ukur tengok kita dah dewasa ke atau budak-budak kan. Kalau masih seronok dengan pemberian, bila Tuhan uji sikit dia mengerang, tak mau susah sikit, nak senang dia kerja dia, itu budak-budak, perangai budak-budak, belum dewasa. Orang yang dewasa dia tidak begitu, ya. Orang yang lagi dewasa, adan man'u ainul ata', dia berpusing tu, adan man'u, ya, Tuhan beri bala tu dia rasa nikmat. Tu orang dewasa. Orang dewasa dia rasa apa? Sebatan yang menyakitkan dia itu sebenarnya adalah kurniaan. Bila dia ucap terima kasih pada guru dia bila dia dah dewasa, kan? Dia dah dapat kerja dah besar, kata jumpa cikgu, dia kata terima kasih tuan guru, terima kasih bapak sebat saya dulu. Sebat sakit tapi sebenarnya itu kurniaan. Maknanya satu pemberian, nampak sakit, ya, tapi sebenarnya itu kurniaan. Sebab dengan dia di rotan tadi, dia sedar, dia berjaga-jaga, dia tidak lalai. Itu dia. Jadi bila Allah rotan dia dengan bala, dengan ujian, itu sebenarnya Tuhan mendidik rohani dia. Tapi bagi mereka yang keadaan dia budak-budak, dia kena bala, dia mengerang. Dia tak boleh kena sikit susah, bermanja dengan nafsu dipanggil. Maka ketika itu dia bermanja dengan nafsu, jalan Tuhan ditutup. Bila dia bermanja dengan nafsu, dia seronok dengan nafsu, dia kasih dengan nafsu dia, ya, maka hati dia, ya, akan kosong daripada kasih, rindu, mahabbah dengan Tuhan. Maka ketika itu dia akan jauh ke belakangan dalam perjalanan rohani dengan Tuhan, ya. Jaga Tuhan. Al-khali an-syauq muakharun. Al-khali an-syauq, batin dan jiwa ataupun hati manusia yang kosong daripada kerinduan dengan Tuhannya, kelazatan dengan Tuhannya, kenikmatan dengan Tuhannya, maka orang itu dia panggil muakharun, orang yang tertinggal corot di belakang, ya. Sebab apa? Dalam dia tak settle. Sebab dalam dia kena jaga, dan kenikmatan, kelazatan kita kena berikan kepada Allah, jangan berikan nafsu. Nafsu habis terbalik kita kan. Wa qad awhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hatinya dengan aku, orang yang jujur hatinya dengan aku. Dua perkara di sini disebut, dua perkara. Apa dia? Pertama, bi, hanya dengan aku saja, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, berseronok, berlazat dengan Tuhan. Malang dan bahaya besar orang yang qalbi dia tidak reti berlazat dengan Tuhan. Satu, wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan mengingati aku, berzikir mengingati Allah Ta'ala, falyatana'amu, mereka berasa nikmat sungguh, lazat dengan zikrullah, lazat dengan mengingati akan Allah Ta'ala. Kalau dua benda ni tak ada, bermakna insan itu dalam khatar azim, bahaya yang sangat besar. Kalau qalbi dia kosong daripada rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bermakna kalau dia tidak ada rindu dengan Tuhan, perjalanan dia agak sukar, takut tertutup, takut jantung qalbi dia tertutup kan. Dia ada 3 line kan, takut dia block. Bila blockingnya habis kan, yang tarik nafas dah payah, pergi cek balik, 3 tersumbat, 2 tersumbat, mula dah keadaan dia sangat bahaya. Silap-silap kena buat apa, bypass dia kena belah besut. Ya, itu maknanya kerohanian kita kena jaga. Jantung qalbi kita itu penting. Sebab jantung dia kalau jam dia habis. Itu jantung zahir. Kalau batin qalbi kita jam dia habis. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat sairul jasad kullu wa iza fasadat sairul jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Bila dia baik, apa dalam dia? Dengan apa pertama? Al-iman as-sahih, iman yang betul. Ya, kemudian kedudukan dia tadi apa? Hati dia tadi kuat, kasih dia kepada Allah, cinta dia kepada Tuhan, ya, mengingati Tuhannya sentiasa, kerinduan dia dengan Allah Ta'ala, ya, dan dia sedar dia sebagai hamba Tuhan yang wajib dia bersifat dengan sifat-sifat yang ditetapkan. Asyukru, syukur dengan Tuhan, al-mahabbah dan seumpamanya. Maka sifat itu kalau tidak ada amat bahaya. Lepas itu disuruh sampaikan oleh Nabi Daud, sampaikan dengan aku naklah kamu gembira. Gembira ni as-surur dipanggil apa? Dan sifatul qalbi, sifat hati. Wa bizri fal yatana'amun, nikmat dia tana'um pun sifat qalbi, semua sifat qalbi di dalam dia ada bernikmat dengan Tuhannya, ya, berseronok dengan Tuhannya, bermanja dengan Tuhannya, ya, maka orang tu akan dibukakan berbagai futuhat, ya, dan diangkat hijab oleh Allah Ta'ala akan qalbi dia. Bahaya kalau dia tak ada benda kan. Sekarang kita tengok satu kecederaan besar yang berlaku sehingga disifatkan oleh arifina billah, orang ini taraf dia terlalu rendah, ya, diletakkan taraf dia apa? Fastadilla bizalika ala wujudi tufuliyati. Engkau ambil dalil lah bahawasanya orang tu ada sifat kebudak-budakan, ya, annaka tufailiyah ala maratibil qaum, di atas martabat ahli kaum sufiyah arifin, dia ada martabat kebudak-budakan, ya. Apa kebudakan? Bila diberi dia seronok dengan apa? Pemberian, bukan diseronok dengan Tuhan, ya. Dan bila ditarik, mereka mula merasa tekanan, ya, dia rasa tersepit, dia rasa tidak selesa bila nikmat itu ditarik. Bermakna kalbi dia bergantung dengan makhluk. Apa makhluk? Nikmat. Sebab kata la yatimmun na'im illa bi ru'yatil mun'im. Nikmat sebenarnya takkan sempurna sehingga dia terbuka dengan mun'im, pemberi nikmat. Kita silap, kita seronok dengan nikmat, makan, minum, harta benda, kekayaan, duit, wang ringgit, itu benda nikmat, pemberian. Kita nak tukang beri. Al-mun'im, pemberi itu yang lebih besar, ya, dia segala-galanya. Kalau dia terik kan sekejap dia habis, itu maknanya. Kalau dia nak lambat sekejap dia, sebab dia pemilik segala-galanya. Jadi di sini satu kaedah dapat kita mengambil perhatian besar supaya kita kawal, jangan sampai kedudukan kita kedudukan kanak-kanak yang tidak matang, ya. Kanak-kanak tak matang apa, bila dapat dia seronok, bila dia tarik, ya, dia makna dia tidak reti hikmat di sebalik, ya, hikmat di sebalik. Sebab kita memerhatikan hikmat di sebalik. Kalau pakai zahir, apabila ibu bapa ataupun guru merotan anak-anak tadi, dia marah tak? Dia marah tak? Dia rasa sakit. Sebenarnya bila dia matang, dia tahu rupa rotan tu rotan obat bagi ji dia maknanya, ya, dia dah besar pun dia tahu. Kalau tak dirotan, dimanjakan, dia teruk dulu. Tu maknanya. Begitulah Allah rotan kita dengan ujian, dia rotan kita dengan bala. Sebenarnya apa tu? Nak mengajar adab kita dengan dia supaya kita memahami, ya, bahawasanya jangan kita terleka dengan musuh yang sentiasa memaut kalbi kita supaya lari dari Allah. Itulah an-nafsu wasyaitan. Baik. Kemudian dia kata, manakala adalah engkau itu apabila dianugerahkan, maka membuka akan dikau. Mana seronok anugerah itu.
Dan apabila ditegar, ditarik pula, maka menduka akan dikau tegak itu. Bermakna orang ni belum matang. Maka mengambil dalil engkau dan demikian itu atas keadaannya kanak-kanakmu. Yang ni engkau lagi hukum kanak-kanak pada martabat kaum. Sufi mana pendapat martabat ahlillah dan arifina billah, dia ni kanak-kanak lagi. Dan ketiadaan benar engkau pada ubudiyah, ni yang bahaya ni. Mana ubudiyah kita, kehambaan kita dengan Allah Ta'ala tidak benar lagi. Ya. Sebab apa? Li'anna ta'assur bil awarid laisa min sifatil ahlil kamal. Li'anna ta'assur, kena kesan hati kita seronok dengan benda-benda ni, makhluk ni, laisa min sifatil ahlil kamal, bukan bersifat orang yang sempurna makrifat dia dengan Ta'ala. Orang yang sempurna makrifat dengan Tuhan, kalbinya hanya diberi kepada Tuhannya, bukan kepada makhluk Tuhan, hamba Tuhan, bukan. Ya. Kerana lagi tinggal bagimu nafsu dan amal atas berkendaknya. Bermakna dia masih lagi terikat dengan belenggu nafsu. Bila diikat, mana mungkin dia boleh berjalan. Orang diikat, mana mungkin dia boleh berjalan. Bila kalbi kita diikat dengan makhluk, tanda dia ada, dia seronok. Tak ada, dia duka cita. Itu menandakan dia tertambat. Sekarang tukar, biar dia seronok tadi billah dengan Allah Ta'ala. Ya, dengan membanyakkan apa? Muhasabah. Muhasabah kita cek sampai dia pergi pada makam syukri. Sebab bila kita cek balik, nikmat yang ada pada kita ni apa? Semua minallah. Ya, ada kita siapa tentukan, umur kita siapa tentukan, rezeki kita siapa tentukan, sihat sakit daripada mana penentuan itu, semua daripada dia. Kullum min indillah. Firman Allah Ta'ala, maksud dia apa? Katakan ya Muhammad SAW, semua itu datang daripada dia. Dia Al-Mun'im, nama dia kan Al-Mun'im, Al-Hakiki, pemberi nikmat sebenar. Maka bila kita sedar, perhati baik-baik, baru nampak segala-galanya kurniaan dia. Maka ketika itu hati insan tadi akan beroleh cahaya. Dia akan terang, mula dia merasakan kesyukuran. Dan bila dia syukur, dia akan rasa mahabbah. Bila insan tu tiba bersyukur pada sebenarnya, dia akan rasa mahabbah tu akan naik. Persen kasih, rindu dia dengan Tuhan tu akan naik. Dan bila persen tu naik, jiwa dia makin terang, sinaran nur hati dia lagi terang. Dia akan membawa lebih kerapatan dan akan tinggi lagi martabat sehingga dia bukakan berbagai futuhat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau ada engkau tegah, ya, sempurna nasaya bersamaan padamu. Dan jikalau adalah engkau itu teguh, baca ya, mana tetap, mantap. Jika adalah engkau itu teguh, mana sempurna nascaya bersamaan padamu tiap-tiap barang yang perbuatannya bagimu. Apa saja yang Tuhan berikan dia dipandang sama je. Hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata'. Sehingga sama bagi dia. Tuhan beri, Tuhan tarik, tak ada apa pun. Dia beri sebenarnya apa rahsia, dia tarik sebenarnya apa rahsia. Dia faham. Kalau dia faham benda tu okey. Sebenarnya dalam pemberian dan penarikan sebenarnya li ta'arraf, disuruh kita makrifat akan dia. Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'at asyhadaka qahrah wa huwa bi kulli zalika muta'arifun ilaih. Itu hakikat sebenarnya. Bila Tuhan beri kita nikmat yang berbagai bentuk sehingga tak terkira nikmat di sebenarnya apa itu? Asyhadaka birrah. Dia menayangkan kepada kita supaya kita memahami dan memandang nama dia Al-Bir. Iaitulah pengurnia, pemberi ihsan, pemberi kebajikan kepada semua makhluk termasuk insan yang kerdil kita ni. Bermakna kalau kita ambil segala kurniaan Tuhan yang berbagai bentuk, makan, minum, pakai, kenderaan, harta benda, hak milik, macam-macam Tuhan bagi, sedangkan langsung kita tak rasa itu adalah dari dia, maka orang tu sangat jauh dengan Tuhan. Ya, dia punya tufuliah, kebudak-budakan. Sebab bila dia tak kenal Tuhan, hati dia akan jatuh pada benda tu, pada nikmat, bukan pada mun'im, bukan pada pemberi nikmat. Ini cedera besar bagi rohani. Ya, wa mata mana'at, dan bila dia blok, tadi dia beri kan, dia nak tayang nama dia Al-Bir,
Albir ismun minal asma, satu nama daripada nama-nama Tuhan. Wa mana, wa bila pula manaat, dia sekat kita. Orang dapat, kita tak dapat, orang sihat, dia sakit, orang kaya, dia miskin dan sebagainya lah. Dia mana. Ya, ditajalikan nama dia Al-Mani, dia blok. Sebenarnya apa itu? Ashhadaka kahra, dia menayangkan pada kita nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia blok, dia tak ada siapa boleh dapat. Jadi apa maksud hakikat sebenarnya dalam pemberian dan penarikan? Ya, fi kulli zalika muta'arifun, dia nak mengenalkan diri dia pada kita. Ya, sila kenal Tuhan dalam pemberian dan sila kenal Tuhan dalam penarikan, bahawa dia sempurna. Kalau dia dapat, dia nikmat, dia tak nampak Tuhan, itu tak panggil orang tu kurang akal, budak-budak. Ya, budak-budak, tarap budak-budak beringus. Kalau orang Terengganu panggil apa kan? Anak ayam mata dene. Anak ayam mata dene. Anak ayam kecil kan, kiak, mata dia apa, dia tarik ayam, dia tarik mata kan, lele, kiak, dia nak bermusik. Tak senonoh rupa kan. Macam itulah taraf dia. Kalau kita letakkan hati kita suka dengan nikmat dan kita keluh kesah rasa tak sedap duduk bila ditarik nikmat, maka taraf kita budak-budak lagi. Arif billah tak, Tuhan terik ke Tuhan beri, dia berlazat dengan Tuhan. Tuhan terik, dia pandang nama Tuhan Al-Mani. Tuhan hulu bagi dia pandang nama Tuhan Al-Muqti, Al-Bir. Itu tanda dia kenal. Ya, sebab Tuhan jadikan kita supaya kita kenal dia. Maka mengenal dia dalam dua keadaan. Sebab manusia dia tak lari daripada 4 keadaan. Dia panggil hukmil waqat. Sama ada dia duduk dalam taat atau maksiat, dalam nikmat atau bala. Dalam satu tempat ni dia takkan lepas. Tiap-tiap saat kita duduk dalam dua keadaan. Sama ada dalam taat atau maksiat, dalam nikmat atau bala. Maka apa tujuan kita situ? Atau kena tahu. Kalau diberi dalam nikmat, maka kita nampak ini kurnia besar. Diberi, Allah Ta'ala beri kita dapat mengerjakan amal saleh. Maka wajib bagi kita syukur dan memandang itu kurnia dia. Bila dikenakan kita maksiat, kita terjatuh maksiat, kita kena pandang dia mentajalikan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Kita tak boleh elak, terkena. Syariat pula menuntut kita cepat bertaubat. Itu cara dia. Ya, kalau kena nikmat dunia pula dapat atau nikmat akhirat, maka syukur dan guna perjalanan dia. Dan bila diuji, maka kita bersabar, makin tinggi dia reda. Barulah dalam semua keadaan dia ada apa? Connect dia dengan Tuhan tidak putus. Barulah hati dia akan ada sifat mahabbah, kasih yang boleh menggerakkan dia, jadi sebab rohani dia akan berjalan menuju ke hadirat Tuhan. Kalau tidak dia jam tuan-tuan. Ya, itu bahaya. Bahaya bila insan hati dia tidak dijalankan menuju kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Quran sebut fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Ya, jalankan kalbi gitu. Dari jauh biar dia dekat, dari gelap biar dia terang. Lagi dekat semakin hampir. Sebab kita makin hampir nak dekat, nak balik menghadap di mana. Itu dia antara dia. Allah. Dan ketiadaan benar engkau pada ubudiyah, kerana lagi tinggal bagimu nafsumu yang menjadi musuh besar kita, dan amal atas berkendaknya. Ya, dan jikalau ada engkau teguh sempurna nasai bersamaan padamu tu, hatta yastawiya indahu, sama bagi dia tiap-tiap barang yang diperbuatnya Ta'ala bagimu, sama ada tak dia beri ataupun ditarik tadi kan. Dia beri kita kenal, dia tayangkan sifat dia nama Al-Bir. Dia tarik pula, dia tayangkan nama dia Al-Qahar. Jadi dalam dua keadaan sebenarnya menjadi ahli ma'rifah. Maka siapa yang duduk dalam lain ahli ma'rifah, maka bahagialah dia dunia dan akhirat. Maka inilah dipanggil timbangan neraca. Kita nak timbang neraca, kita tengok diri kita ni. Bila Tuhan beri, macam mana keadaan hati kita. Bila dia tarik, macam mana keadaan hati kita. Ya, adakah hati kita tersangkut dengan makhluk atau hati kita tetap kemas berpegang dengan dia. Maka inilah dipanggil timbangan neraca yang didatangkan oleh orang murid, orang yang sedang berjalan ke Tuhan. Itu jalan dalam kurnia dan tegah, puji dan cela. Dia sampai orang puji, orang cela dia serupa je. Ya, orang kata dia pun tak rasa apa, orang puji dia pun dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab rasa hati dia bukan dengan makhluk, dia dah ikat dengan Tuhan. Kalau hati dia tidak diikat dengan Allah, dia akan rasa kata orang puji dia terangkat. Dan
Bila orang cela dia, orang maki dia, tak boleh tidur, pening. Ya. Jalan paling, jangan kita seksa diri kita. Ya. Jangan kita seksa diri kita. Apa penyeksaan dia? Kita tambatkan hati kita pada makhluk, bermakna kita menyeksa diri kita sendiri. Ya. Kita tambatlah diri kita, alik qalbak billah, tambat hati kita dengan Allah. Itu jalan sebenar, baru dia akan dapat jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Disebut dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya, dua syurga, di akhirat satu, di dunia satu. Itulah ketetapan qalbi dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tanya kita, apa punca jiwa manusia tak tenang? Punca ni, dia tak tenang, serabut, berduka cita, tak tenteram. Sebenarnya apa tu? Sebenarnya hati dia tidak ditambat dengan Tuhan. Itu saja jawab. Kalau dia tambat qalbi dengan Tuhan, dia tak akan berlaku benda. Sebab Tuhan dah jamin tu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tu jaminan Quran, tepat sekali. Ala, ketahuilah, ala bizikrillah, dengan mengingati Allah Ta'ala, dengan menambatkan kalbi dengan dia, dengan muraqabah akan dia, musyahadah akan dia, termasuk makna itu zikrillah, tatma'innul qulub, hati akan tentram. Jadi ketenangan jiwa bukan dengan longgokan harta yang banyak. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah orang yang kaya-kaya besar-besar tu, kan? Kita tengok rumah dia kereta 2-3 dekat 20 biji macam Yuska, macam tauke, oh banyak pening dia. Pening lagi. Kereta pun lambat pening, rumah dia berbiji-biji, pening lagi. Takkan dapat jalan ketenangan kalau insan itu menambatkan kepada benda yang hilang. Betul, kaedah disebut dalam Quran, kaedah Nabi Ibrahim AS kata, la uhibbul afilin, aku tidak letakkan kasih hatiku pada benda yang akan hilang. Aku letakkan pada yang kekal. Kalau nisbah dunia dengan akhirat, akhirat. Kalau nisbah makhluk dengan Tuhan, itu yang paling tinggi. Kita tambat kaki yang kekal, zat yang baqi, yang yattasif bil baqa huwallahu ta'ala. Jadi tambat kalbi kita dengan tu Tuhan, baru dah dibetulkan, baru dia steady, baru dia tenang. Ya. Maka jikalau adalah ia seperti yang demikian itu, nasaya menunjukkan ia kurangnya akal, dia masih kurang, dia masih lagi kanak-kanak. Maka adalah ia seperti kanak-kanak jua. Ya, kanak-kanak apa? Pikiran dia singkat. Ya, pikiran dia singkat, tidak jauh. Dia tidak boleh diambil pandangan kanak-kanak. Sebab apa? Kanak-kanak ni tak reti mengukur. Budak tak ada ilmu, tak ada apa lagi. Begitulah taraf dia. Diletakkan oleh mengarang, ya, keadaan dia tufuliyah, keadaan kanak-kanak lagi maknanya. Walaupun umur dia sudah dewasa, dan Allah akan. Dan ketahui alimu bahawasanya tiada sampai hamba itu kepada maqamil adab serta ta'ala, makam beradab dia dengan Tuhan, hingga adalah tegah itu terlebih baik baginya daripada kurnia. Nak cari dia 1000 orang tak jumpa. Ya, tegah tu Tuhan tak bagi, tu dia rasa lebih baik. Ya. Masa jumpa satu orang wali, dia sakit di hospital. Dia kata, maradi akhla minal asal. Sakit aku ni lebih manis daripada madu. Masya Allah. Sakit aku, dia terlantar ke hospital. Dia boleh tulisan dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita sakit pula, ada seorang sahabat saya tuan, dia kata dia pergi hospital. Kebetulan dia masuk wad tu, tak ada seorang Islam pun kan. Semua kapi kan. Pening kepala dah. Apa? Nak pecah kepala, bingung. Apa? Menjerit macam-macam. Oh yo, ayo ma, ayo pa, ayo yo. Pening kepala dia. Tak kata tengok astagfirullah ke apa, alhamdulillah. Ayo pa. Menjerit-jerit dia. Dia orang kapi kata tahu apa kan. Dengan binatang lagi baik. Ya. Allah. Buat orang kapi ni taraf di Quran kata, bukan saya kata. Ya, inna syarrad dawab, semua binatang yang paling jahat merangkak atas dunia ni. Coba dia, alladzina kafaru, orang yang kufur dengan Tuhan, orang yang tak ada iman dalam batin dia, taraf dia Quran letak ada syarrud dawab,
binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Itu standard orang kafir kan. Orang beriman dia ada mulia iman. Sebab tu kita sama kita hormat, sebab kita ada satu kemuliaan dalam batin kita tu. Nur iman tu mahal harga. Telah angkat darajat. Ya. Jadi kita tengok dia punya keadaan lain. Orang bila kena sakit, orang sakit. Dia terpecik sakit. Dia dah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia tak pandang diri sakit, dia pandang sebalik. Orang yang sakit tu, dia sakit, dia telah angkat martabat dia, dosa dia diampun oleh Ta'ala. Masya Allah. Sebab banyak orang saleh-saleh dulu kan, sebelum dia mati, dia balik ke hadirat Tuhan, banyak Tuhan cuci dia dulu. Ya, Tuhan beri sakit sebulan, kadang 2 minggu, lepas tu baru dia meninggal. Bermakna dalam proses dia sakit tadi tu, ya, Allah ampun. Bila ampun dosa dia dah bersih pun Tuhan ambil. Bermakna doa dia tu Tuhan mustajab. Ya, Tuhan mustajab. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Ya Allah, berilah aku keredaanmu dan syurga-Mu. Dia doa dia Tuhan terima, dia nak balik, sedangkan ya nak masuk syurga tak boleh dalam keadaan kotor. Al-Islam nazif fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Tak dibenar ke syurga melainkan orang bersih. Sekarang Tuhan cuci dia. Ya, dia kena sakit seminggu tu, habis dosa dia Tuhan ampun, bersih dia. Ya, bila bersih pun Tuhan ambil ni. Kebanyakan orang saleh-saleh dulu-dulu tu tengok macam tu. Ya, dia lepas sakit pun Tuhan ambil. Lepas sakit Tuhan ambil dia. Sebab apa? Tuhan cuci dia dulu. Lepas doa dia terima. Jadi cara Allah Ta'ala kena faham, insya-Allah. Jadi kalau tak faham uslub cara Allah Ta'ala urus makhluk tadi, dia faham dengan fahaman nafsu dia. Dapat seronok, tak dapat melawung. Itu masalah. Tu budak-budak dia. Ya. Orang tua tidak. Orang yang dewasa, fahaman dia ahlillah tu orang yang dewasa. Sehingga dia kata apa? Hingga adalah tegak terlebih baik pada, ya, maknanya dia dapat bala tu, dia rasa nikmat besar. Bukan dia minta bala, jangan minta bala. Tapi bila dia beri bala tu, dia beri ujian tu, Masya Allah, dia rasa satu penghargaan dari Allah Ta'ala. Ya, satu orang wali dan arif billah, bila kena ujian dia apa keluar mulut dia? Alhamdulillah, dia kata, albasani libasal awliya. Engkau pakaikan aku ya Allah akan pakaian kekasih-kekasih engkau. Siapa kekasih? Ar-Rasul, An-Nabi, ya, para salihin tu kekasih Allah Ta'ala. Orang mukmin semua kekasih Allah Ta'ala. Yang paling besar Rasul. Tengok apa Rasul sebut? Inna asyaddan nas bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal man kana fi dini sulba istadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji, dicoba oleh Allah adalah kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya, nabi-nabi rasul, masya-Allah. Ya, sedangkan dia taraf tinggi, Tuhan uji itu, menandakan ujian itu mengangkat martabat mereka. Dan orang yang mengikut jalan ini, bermakna bila orang tu diuji, dia sedang disarungkan pakaian kekasih Allah atau pandangan arif billah, pandangan orang yang dewasa dalam iman dan makrifat kepada Tuhan. Tu saya cerita dulu, tuan guru saya cerita, ada seorang sahabat, dia ceraikan isteri. Isteri itu diceraikan. Sebab apa? Sepanjang dia duduk dengan isteri dia, satu kali pun tak tengok isteri dia ada sakit, kata. Tak ada kebajikan. Kita pula terbalik. Asyik-asyik sakit, dia pergi hospital, kejap lagi klinik. Berat kau ni. Padahal orang tu dapat kasih pandangan Tuhan. Jangan minta balak jangan diminta. Tapi bila Tuhan beri tu tanda hadiah. Orang boleh pakai adal man'u ainul atak, dia berpusing tu. Ya, dia pusing. Bala tu nampak nikmat atau menandakan dia tamam, makrifat dia tinggi kan. Ya. Sebab dia tengok para wali-wali, kebiasaan mereka jarang mereka ni sihat sepenuhnya. Jarang. Ada kena demam air sikit. Apa Tuhan bakar dia mendosa tu. Tuhan cuci. Ya, menjelang dia makin dekat dengan sakaratul maut, nak balik menghadap Tuhan, Tuhan cuci. Ini pandangan arif billah tuan kan. Tak sesuai dengan nafsu kita, terpanjat dengan ni. Hingga adalah tegak terlebih baik, al-mana' terlebih baik daripada kurnia, dan sakit itu terlebih baik kepadanya daripada sembuh. Ya, sebab pikiran ahli sufi dia lain dan sebab dia pandang pada sebalik. Sebab dia kata apa? Maradi akhla minal asal, sakit aku ni lebih manis daripada madu. Kita dengar diucap terperanjat kita, dan masya-Allah. Ya.
Sebab dia berlazat dengan ujian tu menandakan dia kenal Tuhan dia. Sebab Tuhan tengah sarungkan dia dengan pakaian hebat. Allah. Terlebih daripada apa? Sembuh dan fakir. Kita pula fakir takut dan dan terlebih baik daripadakah kaya. Mana kau duduk dalam keadaan fakir, dia reda, dia seronok. Sebab apa? Banyak tuan beri dia. Besok akhirat tak banyak cerita dan hisap pun tak banyak. Soal jawab pun tak banyak. Yang suka kaya, nikmat besar je apa? Nafsu kan. Nafsu dia suka apa? Selesa, seronok, tak nak sakit, boleh enjoy. Itu tufulia budak-budak gitu. Ya, pandangan budak-budak. Dan kata Ibnu Arabi, kita kata Ibnu Abi Syarif radhiyallahu anhu, barang siapa terlebih gemar disifatkan oleh manusia akan dia dengan ilmu dan amal dan ikhlas, dan terlebih benci disifatkan oleh mereka akan dia dengan lawannya, nasaya tiada mencium ia daripada bau daripada ikhlas. Allah. Berat dan di pengenangan sufi. Wali besar ni, mana tahu wali besar? Tuan tengok dia radhiyallahu anhu. Dia kalau doa radhiyallahu anhu ini min kibaril awliya, wali besar dah ni. Apa dia kata? Satu lagi. Kata Ibnu Abi Syarif radhiyallahu anhu, barang siapa terlebih gemar, dia seronok disifatkan dia oleh manusia dengan ilmu. Masya-Allah, entah ni alim sungguh, bijak, wah suka dia dan satu. Wah, awak ni kuat betul beramal, payah cari orang nak cari macam awak ni, cukup kuat beramal, wah seronok dia. Orang ni bagi awak ni minal mukhlisin, orang ikhlas betul, seronok dia tuan-tuan. Dan benci pula sebaliknya, kalau kata awak ni tak bijak, marah dia tuan. Ya, kalau kata awak ni tak apa ikhlas, marah dia, tandakan dia tidak akan mencium bau ikhlas. Orang yang suka dipuji bermakna orang tu takkan mencium, bukan dapat bau ikhlas pun dia takkan dapat. Sebab apa? Sebab kalbi dia masih suka dipuji oleh makhluk. Tu tanda dia. Orang ikhlas ni hati dia ma Allah dengan Tuhan. Ya, apa tanda ikhlas? Di antara dia banyak takrif. Di antara apa dia? Istiwa'uz zammi wal madhi minan nas, minal am. Istiwa'uz zammi wal madhi. Sama bagi dia, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak ada rasa apa. Itu boleh ikhlas. Kalau orang puji dia terangkat, kalau orang down ke dia melenting, itu belum. Bermakna kalbi dia dengan makhluk. Orang yang ikhlas kalbi dia dengan Tuhan. Bila dengan Tuhan orang kata apa, dalam Quran sebut apa? La yakhafuna laumata la'im. Dia tak takut celaan orang Di mana celaan manusia tak masuk dalam kalbi dia. Dalam kalbi sudah mumtala', penuh dengan mahabbah dengan Allah Ta'ala. Yang ditakut apa? Kalau Tuhan benci dia. Yang disuka bila Tuhan puji dia. Ya, itu orang arif yang sebenarnya. Ada tak sifat ni kat kita, kita cek balik dan kita jangan cek orang, kita cek kita sendiri. Ya. Allah. Berarti bila suci kita dalam tu sempurna, dia akan cantik. Dan faiza kamulat tathhirur ruh minal aghyar. Bila seorang tadi dicucikan dalam dia daripada memandang pada aghyar makhluk, wa ishtarakat alaihim sumusul anwar, dan Tuhan penuhkan batin hati dengan nur, ya, cahaya anwar, kusifat bil asrar zat. Dia akan buka, akan mengenali akan sir zat Tuhan wa anwaru sifat, maka faqarakat bil bahri tauhid. Dia akan tenggelam dalam tauhid khas, ya, allazi takalla anhu ibarah, yang lemah dari lidah kita nak buat ibarat. Itu dia panggil tauhidul khas, ya. Itu perlu kepada kita apa? Riyadhah, mujahadah, dan banyak ganakan zikrullah, dan minta Tuhan tambah akan kalbi kita mahabbah yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila mahabbah dia kuat dengan Tuhan, dia akan rasakan berbagai rahsia pembukaan daripada Allah Taala. Allah Karim. Itu kata jabatan Ibn Abi Syarif. Dan kata Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, bermula alamat ikhlas orang yang mengerjakan itu ialah duka hatinya apabila disifatkan dengan tahu atau baik, dan suka hati disifatkan dengan jahil dan jahat. Masya Allah, mana nak cari ni? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar, wali besar ni.
Alamat ikhlas apa? Bila orang kata dia apa? Makna sebaliknya. Dia ni tak bercerdik orang ni. Kan dia tahu orang kata dia tak cerdik. Ada orang pandai lagi, ada suka. Alhamdulillah. Ya, ada orang jadi kan. Ya. Ataupun orang sifatkan dia dengan tidak elok kata sebagainya, dia syukur. Dia takut kalau orang puji dia. Ini martabat mutawasit tuan-tuan. Dia peringkat lebih atas lagi di 100 ke tuan. Puji tak puji sama je bagi dia. Dengan bawah hati dia tidak menghadap kepada makhluk. Obat dia satu tuan. Dia tarik kalbi kita jangan menghadap kepada makhluk. Jasad kita tak apa dengan makhluk. Jasad tak apa tuan. Ya, kita nak urus kerja-kerja apa semua kan tak ada hal. Kalbi tolong jaga sebab kalbi tempat makrifat. Ya, sebab tu dia kena jaga dia dengan Tuhan. Dia rapat dengan banyakkan zikrullah, murakabah, musyahadah ke Tuhan, insya-Allah dia akan suci dan bersih. Dia akan dirasakan nikmat sebenar dunia dan akhirat akan dibuka oleh Allah Taala. Maka kemudian kata maksudnya wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa inna khaira kullahu. Alhamdulillah. Allah